Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari kita sambung dengan sisi empat kitaran bahagian yang kedua. Okay, part 2 Okay, so kita tengok yang part kedua. Okay, berkaitan dengan sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentangan. Okay, yang sebelum ni awak belajar adalah sudut pedalaman bertentangan. Apa tu sudut pedalaman bertentangan? Yang awak belajar itu yang ni. Okay, ada bulatan, lepas tu ada sisi 4. Okey, semua sisi tu kena semua bucu kena dekat lilitan. So kita kata sisi 4 kitaran. And then kalau ada sudut kat sini, contohlah sini X. Lepas tu opposite dia kat sini kan. Okey, ini. Ni Y, contohlah contoh. So X tambah dengan Y sama dengan 180. Okey. Sudut ni kita panggil sudut pedalaman bertentangan. Sudut pedalaman bertentangan. Okey, hari ni kita nak kaitkan sudut peluaran. Sudut peluaran Okey, yang ni kalau dua-dua kat dalam kita tambah dapat 180. Okey, sekarang ada satu kat dalam, satu dekat luar. Macam mana tu? Okey, tengok Dia kata sudut peluaran bagi suatu sisi 4 kitaran adalah sama yang ni sama. Yang ni tambah dapat 180. Okey, adalah sama dengan sudut pedalaman bertentangan. Okey, sudut peluaran bagi sisi 4 kitaran adalah sama dengan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan. Kena ambil pasangan yang betul lah. Okey, A sama dengan theta. Tengok mana A. Okey, sini A, sini theta. Macam ni kita boleh cakap sama. Okey. Yang sebelum ni, belajar, tengok theta. Theta, ni sisi 4 kitaran ni. Nampak ni. Ni sisi 4 kitaran. Okey. Theta awak kat sini. So kalau sebelum ni awak kata theta opposite dia kat sini. Betul tak? Okey. Ni tambah ini, sudut theta sama dengan sudut kat sini dapat 180. Okey, sekarang kita nak guna satu sudut di dalam. Di dalam maksudnya theta lah ni, theta. Sudut pedalaman bertentangan sama dengan sudut peluaran. Ni sudut ni. Kalau cikgu lebih suka ambil dari luar. Okey, dari luar, masuk ke dalam, tolak ke depan. Masuk dalam, tolak depan. Maksudnya sudut A akan sama dengan sudut theta. Kalau sini 100, maksudnya sini akan jadi 100 juga. Dia tak payah tolak-tolak. Dia terus ambil ini sama dengan ini. Okey. Yang untuk sudut peluaran ni, awak kena pastikan dia mesti garis lurus tak boleh pula dia tiba-tiba jadi macam ni. Macam mana nak tulis contoh okey, contoh. Ni sudut pedalaman bertentangan dekat sini. Tiba-tiba awak nak cakap dia sama dengan macam ni. Sudut yang kat luar tu dia contoh garisan dia macam ni. Ni sudut kat luar. Ni yang macam ni tak boleh. Dia mesti macam ni. Straight dengan yang opposite dia tu, straight. 180. Okey? Okey, so sekarang kita cuba faham dulu. Tengok Okey, so dia kata cari nilai X dan Y dalam setiap rajah yang berikut. Sekarang tengok, ni X kat sini. X. Okey, ni sisi 4 kitaran nampak Ni sisi 4 kitaran. Okey. Sebab ada 4 sisi, lepas tu bucu pun semua kena. Okey. X, masuk ke dalam, tolak ke depan. Okey, masuk dalam, tolak depan. Jadi, terus boleh cakap X sama dengan 111 darjah. Okey, macam mana nak tahu ke sini ke mana kan? Okey, sama macam tadi. Okey, kalau X masuk dalam kat sini, dia akan kena pada garisan ni dengan garisan ni kan? Okey. So awak tak boleh ambil kat sini dengan kat sini. Tengok 111. 111 dia punya sudut yang kat sini, garisannya sini. Jadi sebab tu kita boleh ambil 111. Tak boleh ambil yang garisan dengan dia ni, yang bersekali dengan dia tak boleh sama macam cikgu cakap yang sebelum ni. Kadang-kadang kalau macam ni obvious dia nampak mana sudut peluaran dengan sudut pedalaman bertentangan tu. Ada certain soalan dia macam kita dah combine banyak konsep, ada yang tak nampak. Jadi kena perhatikan betul. Okey, tengok Y pula. Okey, Y. Y sama juga. Okey, pergi ke depan, tolak ke luar. Pergi depan, tolak ke luar. Jadi Y sama dengan 102 darjah. Tak payah tolak-tolak. Ambil terus sama. Okey, sekarang kita tengok next. Contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Contoh kedua
Sama juga cari nilai X dengan Y. Okey, X awak kat sini. Okey, ini sisi 4 kitaran. Okey. Pergi ke depan, tolak ke luar. Okey. Jadi, terus ambil X sama dengan 117 darjah. Okey, yang seterusnya Y. Y duduk kat luar. Ni lurus kan, garisan lurus. Masuk ke dalam, tolak ke depan. Okey, terus ambil Y sama dengan 93 darjah. Okey? Okey, tengok contoh yang keempat. Okey, masih sama. Okey, X dulu. Okey, X kat sini. Tapi sini 2X. Tak apa, tak ada masalah. Okey, pergi ke dalam, tolak ke depan. Ni nampak ni kan, garisan lurus ni. Nampak Okey. Jadi, kita kata 2X sama dengan 110 darjah. Okey, tapi kat sini 2X. Kita nak cari nilai X sahaja. Jadi, X sama dengan 110 bahagi 2. Jadi, X sama dengan 55 darjah. Okey? Okey, seterusnya Y. Mana Y? Ni. Tapi dia 3Y. Tak apa. Pergi ke depan. Okey, pergi ke depan, tolak ke luar. Ni nampak ni Ini garisan lurus dia nampak Okey, jadi kita kata 3Y sama dengan 135. Jadi Y sama dengan 135 bahagi 3. Jadi kita dapat Y sama dengan 135 bahagi 3. Kita dapat 45 darjah. Okey, selesai. Okey, sekarang kita nak tengok contoh lagi. Contoh lagi, bagi banyak contoh. Contoh yang keempat. Contoh keempat. Ni dia dah bagi awak confuse sikit. Mula-mula check dulu ada tak sisi 4 kitaran tu. Tengok, ada kan ni sisi 4 kitaran awak yang ni. Ni. 1 2. Jangan pergi ambil yang salah Tapi kadang-kadang ada soalan dalam satu bulatan ada 2 sisi 4 kitaran, 3 sisi 4 kitaran. Boleh. Memang ada macam tu. Okey, jadi sekarang tak apa, kita tengok, kena check dulu. Okey, X awak kat sini. Okey, so kita boleh kata sudut yang kat sini, kalau kita ambil semua sekali ni semua. X ni separuh je Ini. Okey, kalau opposite dia depan ni, tolak ke luar. Jadi, boleh kita katakan X sama dengan 12? Bukan tau. X tambah 73 sebab dia sekali together. Jadi, X tambah 73 sama dengan 102. Ini baru betul. Tak boleh cakap X sahaja sebab dia semua sekali. Semua ni yang sama dengan ni. Sudut pendalaman pertentangan sama dengan sudut peluaran. Jadi, X sama dengan 102 tolak 73. So, kita dapat nilai X adalah 102 tolak 73. Kita dapat 29 darjah. Okey. Seterusnya nilai Y. Okey, nilai Y. Y awak kat sini. So, kita masuk ke dalam, tolak ke depan. Yang ni boleh ambil straight forward. Sebab dia tak ada kongsi dengan siapa-siapa. Yang macam tadi, X kongsi dengan 73. Jadi, Y sama dengan 110 darjah. Okey, selesai. Okey. Soalan contoh yang kelima. Okey, tengok. Ada sisi 4 kitaran. Okey, ada. Ni, Okey, sisi 4 kitaran. Okey. And then, dia lebih kurang macam tadi lah. Okey, X awak di sini. Okey, ini nilai X awak. Okey. So, adakah X sama dengan 85? Bukannya. X together with 69. This one. Okey, so kita ambil macam ni. Kita tolak keluar. Jadi, X tambah 69 sama dengan 85. Jadi, X sama dengan 85 tolak 69. Jadi, X sama dengan 85 tolak 69. Kita dapat 16 darjah. Okey, next. Y pula. Okey, Y. Y, okey. Ni Y. Pasangan dia ni. Ni. Y sama dengan 92. Betul ke? Salah. Dia kalau sama, satu kat dalam. Okey, sekarang Y kat dalam. Satu kat luar. Ni kat dalam, kat dalam. Kalau dua-dua dalam dengan dalam, kita kena tolak. 180 tolak 92. Ingat tau. Kalau satu kat dalam, satu kat luar, kita samakan. Kalau kat dalam, dua-dua kat dalam, kita tolak ni. 180 tolak dengan nilai yang satu lagi. Okey, faham So, kita tolak, kita dapat 88 darjah. Okey.
Dah selesai. Okay, now kita dah habis dah ni untuk sisi 4 kitaran. Kita cuma cikgu nak bagi contoh untuk penyelesaian masalah. Okay, contoh soalan penyelesaian ni penyelesaian masalah yang melibatkan sisi 4 kitaran. Okay, kita tengok contoh yang pertama ni. Okay, ini dia dah menggunakan banyak konsep. Okay, cari nilai X. Okay. Okay, kalau awak tengok memang ada sisi 4 kitaran dalam ni. Ada ni Ni sisi 4 kitaran. Okay. Ni sisi 4 kitaran ni. Betul? Sisi 4 kitaran. Tapi kalau kita ambil ni, okay, X dengan 54 ni lah dia together kan. Okay, pasangan dia adalah Y. Y pun awak tak tahu. Tahu ke nilai Y? Tak tahu kan? So, bila kita tak tahu, kita tengok benda lain. Okay. Dan cikgu dah ajar dulu dalam subtopik 6.1. Okay. Ini adalah jari. Dari center ke tepi ni kita panggil jari. Ni jari, ini jari. Jadi dia sama kan? Sama. Bila dia sama, maksudnya, okay, cikgu lukiskan kat sini dia macam ni. Ni sama panjang sebab dia jari. Ni O tadi kan. Okay. Sini 60. Bila dia sama ni, panggil ni segitiga sama kaki tau. Ini X. Bila dia sama kaki, maksudnya bila sini X, sini pun adalah X. Sebab dia sama kaki. Sama kaki mesti sama panjang kan. Okay, jadi kita nak cari nilai X, senang je. Ni bentuk apa ni? Segitiga kan. Satu segitiga berapa darjah? Satu segitiga sama dengan 180 darjah. Okay, jadi kita boleh kata, ni nampak ni. X tambah dengan X tambah dengan 60 sama dengan 180. Jadi X tambah X, 2X. Jangan takut dengan X ni, tak ada apa-apa pun. Lepas tu yang ni 60 kita pindahkan ke belakang. Dia jadi tolak. Okay, ni positif pindah jadi negatif. So 2X sama dengan 120. Okay, boleh. Lepas tu kita nak cari X bukan 2X. So X sama dengan 120 bahagi 2. Okay, so kita dapat nilai X adalah 60 darjah. Okay, boleh? So X ni 60. Okay, dah selesai. Okay, Y. Sekarang cikgu letak sini tau, X 60. Sekarang barulah kita boleh cari nilai Y. Okay, cari nilai Y. Tadi kan kita dah cakap ini adalah sisi 4 kitaran. So partner dia ni semua sekali ni. Ini Ini pasangan dia yang depan kan. Okay. Ini dalam, Y pun kat dalam. Jadi bila dia dalam dengan dalam, awak kena tolakkan. Y sama dengan 180 tolak. Boleh ke tolak 54 saja? Tak boleh, dia mesti dua-dua ni. 54 dengan 60. Tolak 54 tambah 60. Ni, yang ni, dua-dua ni, 54 dengan 60. Jadi kita dapat Y sama dengan 180 tolak 114. So kita dapat Y sama dengan 66. Okay, dah selesai. Okay, ini boleh. Okay, tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Okay, dalam rajah di bawah, RST ialah garis lurus. RST garis lurus diberi RQ sama dengan RS. RQ sama dengan RS. Okay, dah ada tanda ni Okay, cari nilai X dan Y. Okay, so senang je ni. Okay, tengok ada sisi 4 kitaran. Ada. So kita boleh guna konsep ni lah. Ni sisi 4 kitaran saya Okay, ni cikgu ni sisi 4 kitaran. Okay, ini dah senang dah. Ni lebih kurang macam tadi juga. Okay, X kat sini. Okay, kita nak cakap dia ni tak ada nilai kat sini. Maksudnya bila tak ada nilai, ni sama dengan ni ke? Tak kan? Dia yang kena tolak tu sebab ini dalam, ini pun dalam. Okay, macam mana nak cari sudut kat sini? Nampak tak ni ada segitiga ni? Ni, cikgu lukis. Ni segitiga. Ni. Ini 35. Diberi 35. So, ini kaki dengan kaki. Kaki dengan kaki nilainya adalah sama. So, boleh tak cari nilai yang ke atas ni? Boleh kan? Macam mana nak cari nilai atas tu? 180 tolak 35 tolak 35. So, kita dapat 110 darjah. Ni nilai yang kat sini ni. Ni 110. Okay? So, bermaksud kat sini adalah 110 darjah. So, boleh tak cari X dah sekarang? Boleh lah. So, X sama dengan 180 tolak 110. Kita dapat
70 darjah. Ingat tau, bila dalam dengan dalam, mesti 180 tolak sudut yang satu lagi. Kalau satu dalam, satu luar, boleh straightforward, boleh terus ambil. Ini sama dengan yang sudut dalam sama dengan sudut yang kat luar. Okay, sekarang nilai Y. Okay, Y. Okay, Y sekarang kat luar. Ini boleh. Okay, Y masuk ke dalam. Okay, masuk dalam, tolak ke depan. Maksudnya nilai Y kat luar ni sama dengan semua yang kat sini. Y sama dengan 50, cikgu. Salah. 50 baru separuh. Kita kena tambah dengan sudut yang sini ni, yang kecil ni. Berapa nilai kecil? Nilai kecil kan ni tadi, 35. Awak dah cari. Jadi awak boleh cakap Y sama dengan 50 tambah 35. Jadi Y sama dengan 85. Boleh ke cikgu terus ambil? Boleh, sebab ini satu kat dalam, ni kat dalam, ni kat luar. Ingat boleh Dalam luar kita samakan. Kita terus samakan. Tapi kalau dalam dengan dalam, kita kena tolakkan. 180 tolak. Tu ingat tau. Dalam tolak. Kalau satu luar satu dalam, samakan. Okey. Ini cikgu bagi contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Okey. Dalam ajar di bawah, PQR ialah garis lurus. PQR garis lurus. PT sama dengan PQ. So, PT sama dengan PQ. Okey, dia dah bagi. Okey. And then cari nilai X. So, X awak kat sini. Okay, ada sisi 4 kitaran. Ada sisi 4 kitaran. Macam ni Okey. Ni dah macam complicated sikit gambar ni. Tapi don't worry. Okey, so sekarang kita tengoklah apa yang awak ada. Jangan risau, jangan pening-pening. Okey, ni 100. Walaupun X ni kita cuba cari ni sebab kita nak cakap 110 sama dengan dengan yang ni, tapi masuk dalam ke depan kan. Tapi ini baru sebelah, yang sebelah lagi awak tak dapat ni. Awak kena cari nilai ni berapa ni, baru boleh dapat nilai X tu berapa. Sebab maksudnya X sama dengan 110 tolak benda ni. Tapi yang ni kena cari dulu. Okey, nak cari yang ni. Okey, ni. Okey, awak tengok ni. Ni dengan ini. Ni kan pasangan dia. Pasangan. Ni dalam, ini pun dalam. Jadi bila dia dalam dengan dalam, kita katakan, okey, di sudut ni nama dia TPQ Sudut TPQ sama dengan dalam-dalam kena tolak 180 tolak 100. So kita dapat 80. Terus label. Ni 80. Okey. Lepas tu awak nampak ni ada tanda sama ni. Tanda sama maksudnya apa? Ni. Dia macam ni kan. Ni sama maksudnya kaki dia ni sama. Kaki ni sama. Sama nilainya. Okey, jadi kat sini 80. Okey. Jadi andailah kata kita letak sini Q lah, contoh Q. Masuk kalau sini Q, sini pun Q kan. Jadi nak cari sini sebab kita nak guna yang ni yang X nanti. Ni nak kawankan tu. Jadi Q tambah 80 sama dengan 180. Jadi sini 2Q sama dengan 180 tolak 80. Ni tambah, pindah sini jadi tolak So 2Q sama dengan 100. Q sama dengan 100 bahagi 2. So Q sama dengan 50. Ini Q tau. Ni Q. Maksudnya kat sini Q ni kat sini ni 50. Jadi kat sini pun 50 Ini sudut ni 50. Now baru awak boleh kata ni. Sudut semua ni sama dengan yang 110 kat luar ni kan. Dalam sama dengan luar. Jadi baru kita boleh kata X tambah 50. Ni kan. X tambah 50 sama dengan 110. Ni nampak? Ni. Dalam. Ni. Masuk ke dalam, tolak ke depan. Jadi X sama dengan 110 tolak 50. Jadi X awak adalah 60 darjah. Okay. So habis untuk subtopik yang kedua 6.2 sisi 4 kitaran. Nanti kita jumpa dalam subtopik yang ketiga subtopik yang 6.3 ya. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.